Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua anak-anak. Okey, hari ini kita akan memulakan kita punya PDPR bagi subjek pendidikan seni visual tingkatan 4. Okey. Sebelum kita pergi pada tajuk yang pertama, suka cikgu untuk menerangkan secara ringkas tentang silibus PSW tingkatan 4 lah. Okey. Untuk subjek pendidikan seni visual tingkatan 4, ia merangkumi 5 bidang utama. Okey, bidang yang pertama merupakan bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Di bawah bidang ini terdapat satu tajuk yang akan kita pelajari, iaitu tajuk kita akan belajar pada hari ini, iaitu alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, bidang yang kedua merangkumi bidang seni halus. Di bawah bidang seni halus terdapat 3 tajuk, iaitu seni lukisan, seni catan dan juga seni cetakan. Okey. Bagi bidang seterusnya, iaitu bidang 3, merupakan bidang reka bentuk. Dan di bawah bidang ini ada 2 tajuk yang akan murid-murid pelajari, iaitu reka bentuk landscape dan juga reka bentuk dalaman. Okey, seterusnya bidang keempat merupakan bidang seni craft. Dan di bawah bidang ini, craft yang murid-murid akan pelajari ialah craft seni ukiran. Dan bidang yang terakhir merupakan bidang komunikasi visual. Terdapat 2 tajuk di bawah bidang komunikasi visual, iaitu seni reka grafik ilustrasi dan juga seni foto genre fotografi. Okey, jelas Okey, kita terus kepada bidang 1, sejarah dan apresiasi seni visual, di bawah tajuk pertama iaitu alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, bagi setiap tajuk, kita akan meneroka 4 elemen penting dalam tajuk yang pertama ini, iaitu persepsi seni, di mana pemahaman terhadap alat kebesaran dan perhiasan diraja. Maksudnya murid-murid dapat memahami tentang alat dan juga fungsi alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, yang kedua, eksplorasi seni, di mana murid-murid dapat jelaskan ciri-ciri alat kebesaran dan perhiasan diraja. Yang ketiga, ekspresi seni. Di dalam elemen ini, murid dapat menghasilkan model alat kebesaran dan perhiasan diraja. Maksudnya, murid dapat menghasilkan sesuatu lah yang berkaitan dengan tajuk. Okey, dan yang keempat, apresiasi seni, di mana murid akan mempamerkan hasil karya yang mereka hasilkan tadi. Kalau bagi tajuk hari ini, maksudnya murid dapat pamerkan hasil karya seni alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, kita pergi pada elemen yang pertama tadi, pemahaman terhadap alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, bagi pendahuluan, sebagaimana kita tahu, negara Malaysia ni mengamalkan sistem raja berperlembagaan dalam demokrasi berparlimen. Berdasarkan sistem ini, ketua persekutuan ialah Seri Paduka yang di-Pertua Agong. Manakala ketua negeri diketuai oleh Sultan, Raja yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertua Negeri. Okey, institusi beraja ini merupakan kesinambungan daripada warisan Kesultanan Melayu. Oleh itu, terdapat alat kebesaran dan perhiasan diraja yang masih diguna pakai dalam majlis atau istiadat tertentu. Seperti mana kita tahu, walaupun kita dah melangkau ke tahun 2021, tetapi dalam majlis-majlis istiadat, Sultan atau Peraja masih lagi mengekalkan ataupun mengguna pakaian-pakaian tradisional lah. Supaya untuk apa? Untuk supaya dapat diketahui oleh generasi hari ini dan juga akan datang lah. Okey. Kita terus pada jenis alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, kita mulakan dengan alat kebesaran diraja. Okey,
Alat kebesaran diraja ni ada beberapa jenis. Okey, peralatan ini menjadi simbol dan keagungan warisan Kesultanan Melayu sejak berkurun-kurun lamanya. Okey, antara alat kebesaran diraja yang pertama ialah cogan alam. Okey, tengok yang pertama tu, cogan alam diperbuat daripada perak. Simbol keteguhan dan kesepaduan antara negeri dan digunakan dalam istiadat rasmi. Okey. Kalau tengok ciri-ciri cogan alam, di bahagian atasnya terdapat lambang 11 buah negeri dan juga ada simbol harimau kat situ. Okey, Okey, yang kedua, alat kebesaran yang kedua, cogan agama. Tadi cogan alam, yang ni cogan agama. Kalau ikutkan bentuknya lebih kurang saja dengan cogan alam, cuma dari segi saiz dia sedikit pendek lah. Okey. Tapi dia punya bahan adalah sama, diperbuat daripada perak. Okey. Simbol kesepaduan antara negeri berteraskan Islam dan juga digunakan dalam istiadat rasmi. Secara detail dapat awak tengok dekat atas tu. Okey, pada bahagian atasnya terdapat ayat Al-Quran dan juga anak bulan dan bintang pecah 5. Ada bintang pecah 5 kat atas tu. Okey. Kita terus kepada alat kebesaran yang ketiga, iaitu cokma. Okey, cokma ni terdiri daripada 2 batang tongkat pendek yang diperbuat daripada perak. Okey. Pada bahagian hulu tu, ada bentuk dia seakan-akan kubah. Okey, dia berfungsi sebagai alat perang kalau ikut zaman dahululah, dan juga alat kebesaran negara. Okey, detail dia bentuk kubah tu lah pada bahagian atas tu. Okey, seterusnya kita tengok pada alat kebesaran seterusnya, keris panjang diraja. Keris panjang diraja ni merupakan keris utama dalam istiadat pertabalan. Kalau pertabalan yang di Pertuan Agong ke apa ke, keris panjang diraja ni digunakanlah. Okey, ia adalah simbol kebesaran dan juga kekuatan. Dan ianya diperbuat daripada emas. Disalut dengan emas. Okey. Kalau tengok secara detail pun, mata keris ni sendiri pun ditempa daripada besi wajah yang diambil dari 11 bilah keris negeri di tanah Melayu. Okey, Okey, seterusnya, keris panjang. Keris panjang. 3 senjata utama Melayu lama lah. Okey, simbol kekuasaan, kekuatan dan kebesaran diperbuat dari perak. Okey, ada ukiran sedikit terdapat di hulu dan juga di sarung. Di hulu tu di tempat kita pegang, dan juga pada sarung keris tu pun ada ukiran lah. Okey. Seterusnya, tombak berambu. Tengok tombak berambu. Okey, tombak berambu hasil daripada tombak 11 negeri. Alat kebesaran diraja digunakan dalam istiadat rasmi. Mata tombak ni ia berlok 3 dan diperbuat daripada tombak-tombak pusaka lah. Okey, berlok 3 maksudnya dia ada lengkuk 3 lengkuk 3. Okey, next kita tengok payung ubur-ubur kuning. Kalau murid-murid perasan, kalau dalam majlis istiadat rasmi, kita akan dapat lihat yang di Pertua Agong dipayungi dengan payung berwarna kuning. Ini adalah salah satu alat kebesaran diraja. Okey, kita tengok kain sutera warna kuning diraja. Memang kita tahu kuning adalah warna untuk melambangkan kesultanan lah. Okey, warna untuk sultan. Okey. Kuning warna yang mulia, lambang kebesaran Raja Melayu. Okey. Selain daripada itu, warna kuning juga dikatakan dipandang mulia lah, dan menjadi lambang kebesaran Raja-Raja Melayu.
Di bahagian puncak payung ni dipasangkan anak bulan dan bintang. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perhiasan pula. Dah habis untuk alat kebesaran. Kita ada berapa alat kebesaran tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 alat kebesaran diraja dan kita terus kepada alat perhiasan diraja. Okey. Okey, yang pertama, alat perhiasan pertama ialah tengkolok diraja. Kita tahu perhiasan diraja maksudnya ia digunakan atau dipakai oleh yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong sewaktu majlis istiadat rasmi. Okey, yang pertama tengkolok diraja. Apa yang ada pada tengkolok diraja ni? Okey, kita tengok sikit Okey, pelengkap pakaian diraja dipakai oleh yang di-Pertuan Agong, kain sutera dan sulam benang emas, lambang kebesaran Raja Melayu. Kalau kita tengok dekat tengkolok tu sendiri, dia ada anak bulan dan bintang pecah 14 daripada emas putih. Lambangnya apa? Lambang sebagai mana kita tahu negara kita di Malaysia terdapat 14 buah negeri. Dan juga di tengah-tengah tu ada lambang kerajaan persekutuan. Melambangkan si pemakai ni adalah seorang ketua negara. Okey, ketua negara. Okey, seterusnya alat perhiasan diraja seterusnya ialah muskat. Okey, muskat ni ialah pakaian rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Okey, kenapa dinamakan muskat? Kerana baju ini mendapat inspirasi dari pakaian tradisi muskat di Oman. Maksudnya tradisi masyarakat kat situlah. Dan pakaian rasmi ni juga digunakan oleh pegawai kerajaan negeri Kedah. Okey, kita tengok ciri-ciri dia sikit. Okey. Pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong, lambang kebesaran Raja Melayu, dari benang bulu warna hitam dan disulam dengan benang emas. Okey, kita tengok secara terperinci. Di bahagian baju tu juga terdapat bunga kebangsaan, iaitu bunga raya kiri dan kanan baju tersebut. Okey, juga terdapat motif ragam hias awan larat di depan baju tu sendiri. Okey, itu muskat Okey, kita tengok pula meskit. Apa beza muskat dengan meskit ni? Meskit ni merupakan pakaian rasmi juga yang di-Pertuan Agong, tetapi digunakan pada waktu majlis santapan malam beristiadat. Okey, untuk makan malam Kalau tadi muskat digunakan pakaian rasmi sewaktu majlis istiadat rasmi yang di waktu siang lah. Okey, manakala meskit ni diguna pada waktu santapan malam. Okey. Reka bentuk dan corak pakaian meskit ni berdasarkan muskat jugalah. Okey, pada bahagian collar dan lengan terdapat motif ragam hias awan larat. Okey. Epaulet keris bersilan dan 5 bintang pecah, 5 lambang pemerintah tertinggi dalam tentera. Lengan ada motif ragam hias awan larat dan juga berkola Okey. Seterusnya kita tengok pending diraja. Apa itu pending diraja? Okey, pending diraja ialah kepala tali pinggang. Kalau kita tengok pada bahagian dalam pakaian diraja sebelum dia menyaruhkan muskat tu, ada satu tali pinggang berkepala besar lah. Okey. Pakaian diraja terdiri daripada emas dan delima, lambang kerajaan persekutuan. Okey. Tali bengkong dia tu diperbuat dari kain saklak bertekat benang emas dengan corak bunga. Okey, apa dia kain saklak?
Okey, kain saklat ni ialah sejenis kain yang diperbuat daripada bulu biri. Itu kain saklat. Okey, alat perhiasan yang seterusnya, keris pendek diraja. Keris ni biasanya dipegang oleh pemerintah negara lah, sewaktu majlis istiadat, melambangkan kekuasaan dan juga pelengkap pakaian kebesaran diraja. Okey, keris pendek diraja ni diperbuat daripada mata keris lama yang berhulu dan bersarungkan gading serta bertatahkan emas. Okey, hulu keris ini dinamakan hulu pekaka dan berbentuk kepala geroda. Pada bahagian sampir yang pemegang sarung tu diterapkan dengan lambang kerajaan persekutuan. Okey. Itu antara ciri-ciri dia lah, ciri keris pendek diraja. Okey, seterusnya gandik diraja. Gandik diraja ialah perhiasan yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Crown lah, okey, kalau bahasa kita. Okey, gandik ni diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian bermotifkan awan larat. Kat sini kalau kita tengok alat perhiasan banyak menggunakan corak tradisional, corak awan larat. Okey, pada bahagian tengah terdapat anak bulan dan bintang yang diperbuat daripada emas putih. Gandik ni boleh diceraikan menjadi loket atau kerongsang. Maksudnya dia boleh diceraikanlah menjadi beberapa bahagian untuk dijadikan loket dan juga kerongsang. Okey, dan yang terakhir untuk alat perhiasan diraja ialah kalung diraja. Pun sama macam gandik, kalung diraja digunakan ataupun dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian. Kalung ini juga boleh diceraikan menjadi sepasang subang, kerongsang dan kerabu. Okey, kerabu tu apa? Bukan nasi kerabu ya. Okey, kita tengok kerabu ialah sejenis perhiasan yang dipakai di telinga atau subang nipis. Subang lah. Subang Okey, selesai untuk tajuk hari ini. Topik semua kita dah sentuh. Okey, kita ulang kaji sikit. Aktiviti 1, namakan alat kebesaran dan perhiasan diri diraja berdasarkan gambar. Okey, yang pertama apa dia? Yang kedua apa dia? Yang ketiga apa? Dan seterusnya lah sampai 8 tu. Okey, siapa tahu boleh jawab. Boleh rujuk pada buku teks. Okey. Kita nak panjang-panjang, kita terus tengok pada jawapan dia. Okey, yang pertama tu adalah pending diraja. Pending kita pakai dekat pinggang yang di-Pertua Agong pakai dekat pinggang. Okey, yang kedua ialah tombak berambu. Yang ketiga cokma. Keempat tongkolok diraja. Kelima keris panjang. Yang keenam gandik diraja, ketujuh muskat, jangan tertukar dengan mesket Okey. Dan yang ke-8 cogang agama. Okey. Ni pula adalah perhiasan raja mengikut negeri lah. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah tengkolok ikut negeri. So kita tengok terus daripada negeri mana. Okey, yang pertama tu tengkolok diraja Pahang. Yang kedua Terengganu, yang ketiga Selangor, yang keempat Negeri Sembilan, seterusnya Kelantan, agak complicated sikit. Okey, yang seterusnya Perlis, simple. Okey, Tanjak Diraja Perak, Kedah dan yang terakhir Johor. Ada perbezaan dari segi cara tengkolok itu digubah mengikut negeri lah. Okey. Kita terus pada keris diraja, kita tengok sikit. Okey, ada beberapa jenis keris diraja. Yang pertama, keris taming sari perak. Ini kita biasa dengar dalam kisah-kisah cerita hantua berkenaan dengan keris taming sari perak. Okey. Ada juga keris pendek diraja Perlis.
keris Darjah Mahkota Johor dan juga keris panjang Beruk Berayun Selangor. Okey, nama pun dah memang sangat-sangat tradisional ya. Okey. Kita tengok juga, kita sentuh sedikit berkenaan dengan mahkota diraja, tiara ataupun gandit. Nama yang sama sahaja. Nama berbeza tapi bendanya sama. Okey. Gandit ni juga atau tiara pun mengikut negeri. Maksudnya setiap negeri mempunyai reka bentuk tiara yang berbeza lah. Okey, kita tengok yang Selangor. Ada yang Johor, Perak agak simple, kecil, rendah sahaja. Okey, tiara Tengku Ampuan Pahang agak menarik. Terengganu dan juga Perlis. Okey, kita dah selesai untuk aspirasi. Persepsi, kita dah selesai persepsi. So sekarang kita masuk pada eksplorasi. Eksplorasi seni, di mana di dalam elemen ni murid boleh menjelaskanlah ciri-ciri alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey. Contoh yang cikgu bagi ni, soalan yang maksudnya kalau awak boleh namakan alat ini berserta dengan fungsi dan juga peranan, maksudnya anda telah berjaya menguasai elemen eksplorasi seni ni. Okey, kalau sini ada dua peralatan. Yang pertama tu, sila nyatakan nama, fungsi dan juga peranan. Dan yang kedua pun sama juga, nyatakan nama, bukan nama yang di Pertuan Agong ya, nama pakaian dia tu. Apa dia? Fungsi dia apa dan peranannya apa? Okey. Seterusnya, untuk yang kedua, namakan alat kebesaran dan perhiasan diraja berdasarkan gambar. Tengok balik video tadi. Okey. Kalau ikut kan ada jawapan yang ni Okey, tapi cikgu nak suruh awak cari sendiri. Okey, seterusnya ekspresi seni. Dalam elemen ni, murid boleh menghasilkan model, alat kebesaran dan perhiasan diraja. Contoh yang cikgu nak suruh awak buat ialah tanjak. Yang paling senang sekali lah. Tanjak Ada kain, boleh buat kat rumah kain. Pakai kain apa? Kain batik ke, kain sarung, semuanya dah boleh. Okey. Boleh rujuk buku teks, muka surat 17 dan 18. Dan juga boleh layari YouTube lah. Boleh gunakan keyword seni melipat tanjak. Okey. Itu untuk ekspresi. Okey. Apresiasi seni mempamerkan hasil karya seni, menggayakan karya seni alat kebesaran. Yang ni bila dah siap, okey, maksudnya kita buat pameran lah kalau kita belajar secara bersemuka. Masalah sekarang kita belajar secara PDPR dari rumah. Jadi cikgu nak murid yang berjaya menghasilkan tanjak boleh menghantar hasilnya kepada cikgu. Hantar gambar Gambar sama ada gambar tanjak tu sendiri, tapi lagi bagus sekiranya tanjak tu dipakai oleh awak sendiri. Nanti cikgu akan share dalam video ni lah sekali. Cikgu akan masuk balik Okey. Untuk latihan, cikgu minta sangat dalam buku teks. Okey, sebelum tu, untuk buku nota, cikgu perlukan satu file management file yang boleh yang ditebuk tu, yang dimasuk tu, bukan yang file yang tak ada maksudnya dia boleh masukkan bahan lampiran yang cikgu bagilah, ataupun bahan kalau cikgu suruh tulis nota, maksudnya ditulis dalam kertas kacang ataupun kertas A4. Jadi untuk hari ini, sediakan satu file management dan juga kertas kacang. Siapkan latihan muka surat, buku teks muka surat 21, ada 10 soalan objektif. Tulis soalan dan juga jawapan yang tepat sahaja. Tak perlu ada pilihan ABC. Dan juga muka surat 22, soalan 1 dan 2 sahaja. Ada 3 soalan, tapi cikgu minta awak buat 1 dan 2 sahaja. Okey, untuk nota bagi tajuk kali ni, murid-murid boleh print slide ni lah.
Letaklah dalam 3-4 slide, 4 slide ke dalam satu muka, print out mungkin dalam 5-6 helai lah. Okey, kalau tak dapat nak print, cikgu akan sediakan nantilah, cikgu akan bagi bahan untuk awak nanti. Okey, rasa itu sahaja untuk hari ini. Sebelum kita berundur, cikgu akan baca sedikit satu pantun lah. Okay, jarum emas letak di para, letak dalam talam swasta. Melayu terkenal di Nusantara, kaya dengan warisan budaya. Kredit buat Cikgu Irma atas video yang disediakan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.